Skim JBS dan FC Phosphorus kutip 3 mata. Sepuluh buah pasukan sertai Piala Universiti 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi dalam rancangan Fokus Sukan yang disiarkan secara langsung dari Studio 3 Radio Televisyen Brunei Bandar Seri Begawan. Fokus Sukan malam ini padat dengan perkembangan bola sepak tanah air. Kita mulakan dengan perkembangan Liga Super DST 2012-2013. Perlawanan bagi minggu ketiga akan bermula pada 4 Januari ini yang mana akan menyaksikan pertemuan Majlis Sukan Polis Diraja Brunei dengan CAF FC yang akan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Brakas jam 8.15 malam. Setakat ini LLRCFT masih menduduki tangga teratas Liga dengan 6 mata, diikuti dengan Jeradong FC dan Indra SC berkongsi 4 mata, masing-masing menduduki tangga kedua dan ketiga. Kita ikuti kedudukan penuh Liga serta jadual perlawanan bagi minggu ketiga Liga Super DST. Liga Bola Sepak Daerah Brunei Muara, Misa United dan MSN United FC kutip satu mata setelah kedua pasukan terikat 3 sama dalam perlawanan yang berlangsung di padang kompleks Sukan Brakas. Sebaik sahaja whistle separuh masa pertama ditiupkan, MSN berjersey biru terus membuat asakan keku berlawan. Beberapa percubaan penyerang-penyerang MSN dapat dihalang oleh samada pertahanan dan penjaga gawang Misa United. Tersentak dengan serangan-serangan tersebut, Misa cuba mengatur strategi dan pada minit ke-17 berjaya mendahului permainan apabila hantaran lintang Muhammad Aimil Rahman Romli ditanduk masuk oleh Muhammad Safri Haji Muhammad Saleh. Kegembiraan Misa tidak bertahan lama. 10 minit kemudian, MSN menyamakan kedudukan 1 sama hasil jaringan Awangku Rosmadi pinggiran Haji Jaludin setelah menerima hantaran lintang Muhammad Fakhrul Anas Mokti. 5 minit sebelum masa rehat, Misa kembali ke depan apabila Muhammad Safri sekali lagi berjaya menggegarkan gawang MSN untuk kedudukan 2-1. Bersambung separuh masa kedua, MSN nampak lebih agresif untuk menyamakan kedudukan. Namun pada minit ke-55, Misa terus di depan. Kali ini melalui jaringan Muhammad Aimil Rahman Ramli sekaligus merubah kedudukan menjadi 3-1. Pada minit ke-70, MSN berjaya merapatkan jurang gol apabila pertendangan kencang Awangku Rosmadi berjaya menewaskan penjaga gawang Misa. Harapan Misa untuk mengutip 3 mata tidak kesampaian. 6 minit sebelum tamat permainan, MSN dihadiahkan sepakan penalti setelah Muhammad Daud Haji Tengah dijatuhkan di kawasan petak D. Peluang tersebut tidak disia-siakan oleh Abdul Wafi Haji Adenan. Kedudukan Misa United 3 kekal hingga whistle penamat. Beralih ke Liga Bola Sepak Telbru bawah 16 tahun daerah Brunei Muara. Pasukan Skim JBS menang selesa setelah menewaskan pasukan Kota Ranger 6-1, sementara Venkisah FT dan Great United FC seri 3 sama, manakala FC Phosphor menang bergaya ke atas Kasuma Mix. Kesemua perlawanan berlangsung di padang A dan B, Kompleks Sukan Brakas. Perlawanan bagi kumpulan A, Skim JBS jersey biru lebih banyak menguasai permainan dan terus melakukan percubaan demi percubaan sehingga membuahkan hasil pada minit ke-9 melalui Nur Adizul Hilmi Jufiri. Pada minit ke-15, Nur Adizul Hilmi sekali lagi menyumbang gol kedua buat Skim JBS, justru mengubah kedudukan menjadi 2-0. Skim JBS terus mengukuhkan lagi kedudukan mereka pada minit ke-20 melalui Muhammad Nur Fikri Kamaluddin sehingga tamat separuh masa pertama.
Bersambung separuh masa kedua, kedua-dua pasukan bangkit untuk menguasai permainan. Namun, skim JBS terus di depan apabila tendangan Muhammad Amar Akwa Zaini menerjah gawang Kota Rangers pada minit ke-51. Kota Rangers memperolehi gol pertama mereka pada minit ke-60 hasil jaringan Awangku Amar Syafi'i pinggiran Hasanuddin. Selang seminit kemudian, skim JBS berjaya membolosi gawang Kota Ranger, kali ini melalui jaringan Abdul Matin Haji Abdul Malik untuk kedudukan menjadi 5-1. 5 minit sebelum whistle penamat, Muhammad Afif Hadi Rosidi menambah jaringan buat skim JBS. Keputusan akhir, skim JBS 6, Kota Ranger 1. Sementara itu, kumpulan D menyaksikan pertemuan Vanquish FT dengan Great United FC. Great United berjersey jingga mendahului permainan pada minit ke-12 hasil gerakan solo Muazzam Haji Masidi. Kegembiraan Great United tidak bertahan lama. 4 minit kemudian, Vanquish FT berjaya menyamakan kedudukan apabila sepakan percuma Muhammad Naqib berjaya disudahi oleh Muhammad Nabil Arif. Kedudukan satu sama itu kekal hingga tamat separuh masa pertama. Bersambung separuh masa kedua, kedua pasukan membuat beberapa pertukaran pemain dengan harapan untuk memburu gol. Walaupun kedua pasukan banyak mempunyai peluang untuk menambah jaringan, namun peluang-peluang tersebut disisiakan begitu saja. Keputusan akhir, Vanquish FT 1, Great United FC 1. Manakala perlawanan bagi kumpulan D pula, FC Phosphorus menang bergaya ke atas Kasuma Mix. Gol pertama Phosphor hadir pada minit ke-37 separuh masa pertama apabila sepakan percuma Muhammad Naim Haji Tarif terus menerjah gawang Kasuma. Phosphor mengadakan jaringan selang seminit separuh masa kedua bermula hasil jaringan Awangku Muhammad Hilman setelah menerima hantaran lintang Muhammad Naim. Selang 2 minit kemudian, Phosphor dihadiahkan sepakan penalti apabila bola terkena tangan pemain pertahanan Kasuma dan peluang ini disempurnakan dengan baik oleh Muhammad Faik Syakrani. Pada minit ke-77, gawang Kasuma bolos lagi. Kali ini, hasil jaringan Muhammad Naim sekaligus merubah kedudukan 4-0. Minit-minit akhir permainan, giliran Muhammad Aman Haji Abdul Karim menggegarkan gawang Kasuma apabila penjaga gawang Kasuma gagal mengawal bola dengan baik. Keputusan akhir, FC Phosphorus 5, Kasuma Mix 0. Atas permintaan yang menggalakkan, permainan bola sepak sememangnya mendapat tempat utama di kalangan penduduk tempatan. Dalam hal ini, Bank Islam Brunei Darussalam BIBD At-Tamwil Berhad dengan kerjasama Institut Teknologi Brunei ITB akan menganjurkan kejohanan bola sepak Piala Universiti 2013 khusus bagi institusi-institusi pendidikan tinggi di negara ini. Pengerusi bersama kejohanan sempat ditemu bual kru fokus sukan bagi mengetahui lebih lanjut mengenai kejohanan tersebut. Sebagai persiapan awal, mesyuarat bersama kedua pihak PIBD At-Tamwil dan ITB diadakan bagi memastikan segala persiapan dan kelengkapan dibuat dengan teratur dan disusun rapi bagi kelancaran kejohanan itu nanti. Sebanyak 24 perlawanan akan berlangsung melibatkan 10 buah pasukan mewakili 2 pasukan bagi setiap institusi pendidikan tinggi di negara ini yang akan diadakan di 4 buah lokasi permainan yang berasingan. Pengerusi bersama Komiti Kerja BIBD At-Tamwil Berhad, Muhammad Firdaus bin Haji Mokim menerangkan mengenai tujuan kejohanan ini diadakan yang merupakan langkah bagi mempromosi sukan di kalangan pelajar-pelajar institusi pendidikan tinggi di negara ini. Ini termasuklah ganjaran yang menanti pemenang UNICAP 2013.
Pihak penganjur berharap melalui sukan bola sepak ini akan dapat mengekalkan hubungan silaturahim di kalangan pelajar-pelajar bukan sahaja dari aspek akademik bahkan juga melalui sukan. Selain itu, sebagai pendedahan bagi peserta mempamerkan bakat dan kebolehan mereka dalam bidang sukan. BIBD At-Tamil Universiti Kapani kami anjurkan itulah bersama Institut Teknologi Brunei dari 5 hari bulan Januari 2013 sehingga 10 Februari 2013. Dan perlawanan bola sepak ini sebenarnya adalah kali pertama buat universiti-universiti di Brunei Darussalam, dan ia juga disokong oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan disokong oleh NFABD. Tujuan kami membuat perlawanan bola sepak ini adalah untuk kami mempromo sukan bola sepak ini di antara semua universiti ini, dan juga kami mau membagi exposure arah student-student dari undergraduates dari ITB pasal kami ke-organize sama Institut Teknologi Brunei bagi kejohanan kali pertama bola sepak Unicap ini. Bagi Johan akan mendapat wang tunai sebanyak RM5,000 dan akan mendapat piala Unicap dan juga pingat dan juga sijil penyertaan. Dan yang kedua, tempat kedua akan mendapat RM4,000 Brunei, pingat dan juga sijil. Dan tempat ketiga akan mendapat RM3,000 dan juga pingat dan juga sijil. Okey, harapan dari pihak sebagai wakil dari BIBD At-Tamil Berhad, kami ingin supaya good start untuk undergraduates ni menunjukkan dorang punya talent bukan saja dari segi pelajaran dan juga untuk bahagian sukan lah juga. Dan kami berharap dari sini juga itu masanya untuk dorang ni menunjukkan dorang punya kebolehan. Pengerusi bersama Komiti Teknikal ITB, Muhammad Amirul Hardillah bin Jali menjelaskan antara institusi-institusi pendidikan tinggi yang mengambil bahagian serta tempat lokasi kejohanan. Turut serta oleh semua universiti di Brunei Darussalam, iaitu ITB sendiri, Institut Teknologi Brunei, Universiti Brunei Darussalam, UNISA, KUPU, SB dan juga Politeknik Brunei. Okey, untuk kejohanan ini tempat-tempat yang akan digunakan ialah seperti Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Padang Belapan, Padang Kebajikan dan juga Royal Brunei Sports Recreation Centre. Ini juga lah masanya untuk pihak-pihak universiti mengekalkan silaturahim bukan saja daripada pembelajaran bahkan juga daripada bidang sukan, dan juga harapan kami dari sinilah kami promote sukan Brunei untuk ke langkah yang lebih besar di hadapan. Orang ramai yang ingin menyaksikan kejohanan ini, masuk adalah percuma dan hadiah menarik akan menanti orang ramai yang datang menyaksikan, di mana 40 hadiah akan disediakan bagi setiap perlawanan untuk dimenangi. Untuk mengetahui maklumat lanjut mengenai kejohanan ini, boleh melayari laman Facebook BIBD At-Tamil Berhad University Cup 2013 atau melalui Instagram @tamil_University Cup. Orang ramai yang ingin menyaksikan kejohanan ini, masuk adalah percuma dan hadiah menarik akan menanti orang ramai yang datang menyaksikan, di mana 40 hadiah akan disediakan bagi setiap perlawanan untuk dimenangi. Auda kejohanan mini tinju diteruskan lagi semalam dengan 5 perlawanan dilangsungkan. Kejohanan berlangsung di kawasan letak kereta berhadapan bangunan alat-alat kebesaran diraja di Ibu Negara. Dalam perlawanan pertama, menyaksikan pertemuan bagi kategori 60 kg antara Muhammad Faiz Zulshah di sudut biru menentang Lim Shi Shen. Dalam pertemuan ini berkesudahan seri. Bagi kategori 56 kg pula dimenangi oleh Muhammad Nur Hidayat Haji Abdul di sudut biru setelah menewaskan lawannya Muhammad Abdillah. Pemenang biru.
Perlawanan ketiga bagi kategori 69 kg menyaksikan pertemuan Muhammad Hamzah di sudut merah menentang Tan Long Heng dan berkesudahan dengan kemenangan kepada Tan Long Heng. Biru. Di perlawanan keempat bagi kategori 81 kg antara Muhammad Saprizam dan Muhammad Ahsanuddin di sudut biru memihak kepada Muhammad Ahsanuddin. Manakala perlawanan kelima pula, Muhammad Nur Shalibin terpaksa akur tewas kepada Razai Razali di sudut biru. Kejohanan akan diteruskan lagi malam ini bagi pusingan peringkat separuh akhir. Jabatan Belia dan Sukan khususnya Cawangan Daerah Tutong giat melaksanakan projek peningkatan prasarana sukan bukan sahaja semata-mata dalam usaha memberikan kemudahan bagi melahirkan atlet-atlet berpotensi, bahkan juga sebagai satu cara untuk membudayakan kegiatan sukan di kalangan masyarakat, khususnya untuk mengamalkan cara hidup sihat. Justru itu, prasarana-prasarana sukan memainkan peranan penting untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Ketua Cawangan Belia dan Sukan Daerah Tutong, Haji Muhammad Ros Fazilah, Jabatan Belia dan Sukan tidak kendur-kendur untuk merancang dan membuat prasarana-prasarana sukan khususnya daerah Tutong. Usaha ini adalah bertujuan untuk bukan semata-mata untuk melahirkan atlet-atlet, malahan juga ialah untuk membudayakan kegiatan sukan ini kepada masyarakat, khususnya di daerah Tutong ini ke arah menuju warga yang sihatan ya. Walau bagaimanapun, di samping itu juga pihak jabatan juga hendak kendur mengungkayahkan program-program kegiatan sukan ini yang difokuskan kepada belia-belia ataupun remaja ke arah menuju sukan prestasi tinggi ini. Dan juga dalam mendukung usaha ini, pihak jabatan telah pun merancang dan membuat segala perancangan ini adalah untuk menuju seperti mana yang saya maklumkan tadi melalui prasarana-prasarana sukan ini. Dan sejak tahun 95 Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Daerah Tutong ini ditubuhkan, alhamdulillah banyak lagi kemudahan-kemudahan lain telah pun dibina semata-mata untuk menuju ke arah yang saya maklumkan tadi itu juga. Selain daripada Dewan Serbaguna ini terdapat juga pusat akuatik kompleks sukan daerah Tutong ini yang baru juga dibina dalam beberapa tahun yang lepas. Ini adalah juga untuk khusus meningkatkan lagi ataupun mengembangkan kegiatan sukan yang berbentuk sukan air. Selain daripada pusat akuatik, gelanggang luar kompleks sukan daerah Tutong ini juga mendapat sambutan daripada orang ramai di daerah ini sejak kebelakangan ini ya. Yang mana beberapa gelanggang sukan seperti gelanggang tenis, bola jaring dan juga bola tampar, dan baru-baru ini satu gelanggang telah pun disediakan, iaitu gelanggang futsal, yang mana penggunaannya juga sangatlah memberangsangkanlah daripada penduduk dan masyarakat di daerah Tutong ini yang terdiri daripada berbagai-bagai peringkat umur. Dan insyaAllah dalam masa yang terdekat ini juga Jabatan Belia dan Sukan melalui cawangannya di daerah Tutong sudah pun masa ini dalam proses untuk membina grandstand, yang mana grandstand ini telah pun diletakkan ataupun ditempatkan di padang dan belapan kompleks sukan daerah Tutong. Alhamdulillah juga dengan adanya ini sekarang persarana ini mudah-mudahanlah segala perancangan dan aktiviti Jabatan Belia dan Sukan khususnya cawangan daerah Tutong ini akan dapat berjalan dengan lancarlah, di samping ataupun dengan adanya persarana-persarana sukan yang telah pun disediakan ini. Dan juga saya mengharapkan juga penggunaan ataupun kepada pengguna-pengguna yang menggunakan kemudahan-kemudahan sukan dan riadah khususnya di kompleks sukan daerah Tutong ini supaya akan dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya lah, seperti mana juga kita ni harapkan untuk
kegunaan orang ramai dan juga masyarakat, bukan saja untuk untuk perancangan kata ni untuk menuju ke arah sukan prestasi tinggi ini. Malahan kita juga mengharapkan sukan untuk masyarakat ini juga berkembang. Sebelum berpisah sedikit perkembangan Liga Perdana Inggeris, Manchester United memulakan tahun baru 2013 dengan cemerlang apabila membenam Wigan Athletic 4-0 di perlawanan yang berlangsung semalam untuk kekal menerajui puncak Liga. Kita ikuti keputusan penuh lain-lain perlawanan yang turut dilangsungkan semalam dan kedudukan Liga setakat ini serta jadual perlawanan yang akan dilangsungkan malam ini dan awal pagi esok. Dengan berakhirnya perkongsian maklumat itu tadi, sedikit sebanyak memberikan gambaran pencapaian sukan dalam Fokus Sukan minggu ini. Bertemu lagi di keluaran yang akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.